Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Pentaksiran Bilik Darjah PBD yang lebih dikenali sebagai PBD, dan topik kita pada hari ini adalah PBD dalam pendidikan Islam untuk murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3. Dan bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah. Dan pastinya ada guru yang akan mengajar kita pada hari ini mendiskusikan tentang topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan dahulu profil guru. Baik, dalam PBD hari ini kita akan mendiskusikan berkenaan dengan PBD dalam pendidikan Islam untuk murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3. Sebelum perbincangan kita, saya kenalkan dahulu guru juru bahasa isyarat kita, Cikgu Duzaimah Kamarudin daripada SMK Tun Mutahir Batu Berendam Melaka. Apa khabar Cikgu? Baik, terima kasih Cikgu bersama dengan kami pada hari ini. Dan bersama dengan kita pada hari ini, guru yang akan menjelaskan tentang topik kita iaitu Ustazah Siti Rahmah Syahbuddin daripada SM Sains Selangor Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Ustazah apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat. Syafiqah apa khabar? Sihat. Ustazah merah menyalir ni, masya-Allah. Jadi Syafiqah pula coklat yummy. Masya-Allah. Jadi Ustazah, untuk topik kita PBD dalam pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3, saya pasti Ustazah sudah bersedia untuk menjelaskan tentang topik kita. Tak sabar yang ni Syafiqah. Kita nak beri panduan kepada penonton di luar sana. Baik, jom kita persilakan Ustazah untuk mulakan. Kita mulakan Syafiqah ya bersama-sama. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah Siti Rahmah binti Syahbuddin ataupun dikenali sebagai Usrah dalam slot PBD dalam pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3, di mana pada hari ini Ustazah akan kongsikan bersama penonton-penonton di luar sana bagaimana untuk kita melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Di sebelah Ustazah ini ada buku panduan pentaksiran bilik darjah atau kita kenali sebagai PBD ya Syafiqah dalam dunia pendidikan sekarang ini bagi mata pelajaran pendidikan Islam untuk tingkatan 1, 2 dan 3. Okey, Ustazah teruskan. Untuk segmen yang pertama ni kita nak pergi kepada pengenalan. Apa sebelum kita nak melaksanakan PBD ni, apa yang cikgu-cikgu lah terutama ya Syafiqah perlu tahu terlebih dahulu. Ya, sebab cikgu-cikgu yang kena melaksanakan PBD ni Syafiqah dekat sekolah ya. Jadi yang dia punya apa istilah dia audiens lah ya. Audiens dia ialah murid-murid di sekolah. Jadi ibu bapa perlu tahu apa yang anak-anak mereka perlu jalani ya. Okey. Jadi apa yang kita paparkan di monitor ialah buku teks pendidikan Islam tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Ini adalah kita punya skop mata pelajaran kita ya, pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3. Jadi bidang pembelajaran untuk pendidikan Islam ini kita ada 6 bidang. Untuk pengetahuan semua, kita ada 6 bidang pembelajaran iaitu bidang Al-Quran, hadis, akidah, kita ada bidang fikah, bidang sirah dan tamadun Islam, juga bidang akhlak Islamiah untuk siapa yang belum mengetahui lagi lah. Ya. Okey, kemudian ini dia langkah-langkah apabila seorang cikgu itu dia nak melaksanakan PBD di dalam kelas ya. Iya ke nak melaksanakan PBD dalam kelas? Ya. PBD ni dia pentaksiran formatif iaitu pentaksiran yang dilaksanakan semasa guru itu melaksanakan PDPC di dalam kelas ya. Okey, jadi pertama sekali langkah pertama apabila seorang cikgu itu dia nak melaksanakan PBD, dia hendaklah mengenal pasti dan menguasai cara melaksanakan PBD secara umum. Apa bahan rujukan yang cikgu ni kena tengok Syafiqah? Cikgu ni kenalah ini dia bahan dia ya. Cikgu-cikgu kat luar sana dan ibu bapa pun perlu tahu. Inilah dia buku panduan PBD edisi kedua 2019. Jadi PBD ni Syafiqah sebenarnya dia banyak berubah ya, dia banyak berubah, tapi ini adalah buku panduan yang paling terkini ya, yang cikgu-cikgu perlu rujuk.
Kemudian apa langkah seterusnya untuk mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3, guru-guru perlu mengenal pasti dan menguasai kurikulum standard sekolah menengah pendidikan Islam dengan merujuk di SKP pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3 dan buku teks pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3 kerana buku teks merupakan terjemahan bagi di SKP pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3. Ada bersama kita di studio ini adalah di SKP yang berdekatan dengan Syafiqah, di SKP pendidikan Islam tingkatan 1, tingkatan 2 dan yang berdekatan dengan Ustazah ialah di SKP pendidikan Islam tingkatan 3 ya. Okey, kemudian yang seterusnya apabila kita memegang dah di SKP dan buku teks, apa yang perlu kita buat ialah merancang pelaksanaan PBD dalam proses PDPC bagi satu-satu SK. SK itu apa? Standard kandungan yang terdapat dalam di SKP kita dengan lengkap dalam RPH mengikut kesesuaian tempoh pengajaran yang diberikan dengan merujuk kedua-dua dokumen tadi. Kemudian setelah kita rancang, kita pun laksanakan PBD seperti mana yang dirancang dengan merujuk buku teks dan menyediakan instrumen pentaksiran yang bersesuaian. Kemudian setelah kita melaksanakan PBD, apa yang perlu kita buat? Kita berikan prestasi kepada setiap murid selepas selesai murid melaksanakan setiap tugasan yang diberikan bagi satu kelompok SK, iaitu standard kandungan tadi. Setelah kita selesai memberikan prestasi, maka barulah kita merekodkan perkembangan murid setelah selesai PDPC dilaksanakan dan seterusnya merekodkan tahap penguasaan murid tersebut jika satu kelompok SK telah selesai diajar. Banyak kan terms-terms baru kan yang Syafiqah dengar ya. Okey, itu saja untuk pengenalan kita. Terima kasih Ustazah untuk pengenalan mukadimah untuk PBD dalam pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan kita ringkas dan padat penjelasan Ustazah. Mudah-mudahan memberikan pencerahan. Dan sekarang ini Ustazah, kita nak beri ruang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Baik, anda bersama dengan kami dalam pentaksiran Bilik Darjah yang lebih dikenali sebagai PBD, dan hari ini topik kita bincangkan adalah berkenaan dengan PBD dalam pendidikan Islam untuk murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3. Jadi Ustazah, kita tahu tentang PBD mesti ada cara pelaksanaannya. Jadi mungkin Ustazah boleh menerangkan kepada kami. Dipersilakan. Apabila kita dah rancang tadi kan Syafiqah melalui RPH, rancangan pengajaran harian. Jadi Ustazah nak terangkan bagaimana kita nak laksanakan PBD melalui satu contoh tajuk. Contohnya kita nak ajar zakat penyuci harta. Tajuk tingkatan 3, ya. Okey, jadi ini kita ambil di SKP, kita ambil buku teks, kita senaraikan standard pembelajaran apa kita nak ajar pada untuk tajuk tersebut. Inilah dia. Ya, sila rujuk slide Ustazah. Ini dia senarai standard pembelajaran yang kita nak ajar. Jadi apa kita nak buat dengan standard pembelajaran ni? Kita tengok kita bahagikan standard pelajaran ni ikut masa kita mengajar. Dalam satu minggu tu, macam Ustazah kan Syafiqah. Ustazah ada satu masa, Ustazah ada 2 masa. Dalam seminggu tu mengajar tingkatan 3 ni, Ustazah ada 3 masa. Jadi untuk 6 SP ni, Ustazah yang 4.16.1 tu, Ustazah ajar untuk satu masa. Yang warna merah jambu tu, 4.16.2 sampai 4.16.4 tu, Ustazah ajar yang untuk 2 masa. Yang 2 terakhir tu, Ustazah ajar untuk yang 3 masa. Ustazah dah bahagikan macam tu, kita bajet-bajet ngam lah kan. Lepas tu apa kita nak buat? Kenapa kita nak buat macam tu? Sebab kita nak tentukan kaedah pentaksiran dan instrumen pentaksiran. Dan kaedah pentaksiran dalam PBD ni ada 3 saja. Pemerhatian, lisan, penulisan. Kita boleh guna kaedah ini secara berasingan atau boleh digabungkan. Ini contoh saja yang Ustazah letak dekat slide ini. Contoh saja. Boleh dia pelbagai lagi. Boleh rujuk buku panduan kita. Ya, ini contoh saja. Ya. Instrumen pentaksiran ini pelbagai. Okey. Jadi contohnya Ustazah untuk 4.16.1 ni untuk SP yang ni, ya. Jadi untuk yang ni Ustazah pilih dia punya kaedah pentaksiran dia
aktiviti. Ustazah tentukan aktiviti apa. Ustazah untuk menyatakan maksud dan hukum zakat, ustazah nak terangkan dulu maksud dia supaya kenapa kena terangkan, supaya tak terkeluar daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kalau tak nanti kan jalan sesat pula kan. Jadi kemudian suruh minta murid terangkan semula supaya nak tengok pemahaman mereka. Kemudian kaedah pentafsiran dia ada 3. Ustazah gabungkan 3-3 tadi, dan instrumen dia ustazah buat soalan uji minda bagi setiap kumpulan. Okey, kemudian jadi untuk yang dalil zakat pula, ustazah buat aktiviti dia, murid yang dapat baca dalil dengan lancar dan bertajwid akan bimbing rakan selepas baca dalil beserta terjemahan. Yang ini kaedah dia ustazah pilih 2 je, Syafiqah. Ustazah tak buat penulisan untuk baca dalil, hanya pemerhatian dan lisan saja. Instrumen dia ustazah pilih bacaan beramai-ramai dan bacaan individu. Ada 2 jenis instrumen ustazah pilih. Okey. Jadi ini contoh ustazah buat kat kelas macam mana. Ini ustazah bagi dia punya subtopik. Okey, kemudian ustazah bagi maksud, ustazah terangkan maksud. Okey, lepas tu ustazah terangkan hukum. Lepas tu inilah soalan yang ustazah bagi dekat anak murid ustazah. Kemudian ustazah bagi inilah dia gambar masa mereka nak memberikan, ustazah tanya tu tadi bagi tunjuk soalan tu, ini dia orang berebut-rebut. Setiap kumpulan wajib memberikan wakil nak memberikan jawapan. Jawapan tu ustazah suruh tulis dekat papan putih kat depan tu. Kat situ ya. Setiap kumpulan wajib. Setiap kumpulan wajib memberikan wakil kumpulan untuk memberikan jawapan kat depan. Ada markah. Siapa tak bagi jawapan, dia tak dapat markah lah. Macam tu ya. Jadi itulah dia contoh aktiviti yang kita buat dan nak taksir mereka. Jadi siapa jawab betul maka dia menguasai lah. Siapa yang jawab salah tidak menguasai. Ya, macam tu. Dan jawab tu tengok tutup buku. Jawab tu tutup buku, begitu ya. Contoh. Maknanya mereka perlu bersedia lah ustazah kan? Ya, perlu bersedia ya. Okey. Ini contoh soalan uji minda untuk hukum zakat pula. Sama juga dia punya cara pun begitu. Jadi sama juga yang ini pun angkat orang yang berbeza, mesti wakil yang berbeza, sama juga menulis jawapan di hadapan ya, pada waktu yang sama kan. Okey. Ini untuk contoh yang dalil tadi, aktiviti dalil tadi yang ustazah cadangkan tadi, ustazah rancang tadi adalah rakan rakan mereka yang boleh, yang ustazah dah kenal pasti kan, ustazah kenal anak murid ustazah kan, yang ustazah kenal pasti dapat membaca ayat Al-Quran dengan baik, bimbing kan, bimbing sebab kita nak latih anak murid kita jadi pemimpin. Syafiqah, melalui PBD ni kita boleh latih anak murid kita jadi pemimpin. Ini yang bagusnya PBD ni. Betul kan? Ustazah, mungkin kita ada paparan video ustazah? Ya, betul. Jadi mari kita saksikan paparan video anak murid ustazah membimbing rakan-rakan mereka. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم. Maksudnya dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Okey, itu ya, itu contoh. Jadi sebenarnya masa mereka membaca tu pun kita boleh taksir bacaan beramai-ramai. Jadi kalau dengar sendu je suara tu ramailah tak boleh baca. Kalau dengar suara ramai baca boleh baca tadi tu kan. Maksudnya Syafiqah rasa alhamdulillah lah kan 80% boleh baca dengan baik. Tapi kan tak semestinya semua boleh baca dengan baik. Jadi ustazah pun menguji individu. Jadi ustazah pun ada sediakan yang ustazah uji individu. Mari kita tengok video yang uji individu. Jom kita saksikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم. Jadi kalau bacaan macam ni, kita bolehlah bagi murid kita ni dia menguasai dengan baik. Kalau ustazah bagi setiap SP tu, ustazah bagi 3. L lemah, S sederhana, C cemerlang. Ya, untuk TP itulah ya. Okey. Kemudian untuk setiap
Untuk setiap SP tu, contoh kita ada 3 SP yang Ustazah gabungkan. Jadi maksudnya setiap SP tu kita boleh buat secara berasingan, boleh juga kita gabungkan 3 SP. Kalau tengok dekat slide Ustazah ni, Ustazah gabung 3 SP sekali, Ustazah buat satu aktiviti. Apa aktiviti yang Ustazah buat? Iaitu gallery walk zakat. Ustazah guna 3 kaedah pentaksiran, instrumennya terus 4 jenis instrumen pentaksiran. Ada perbincangan, pembinaan bahan pembentangan dalam kumpulan dan pengisian modul individu. Ada yang individu juga, ada juga yang dalam kumpulan, ya. Jadi ini contoh dia. Jadi Ustazah bahagikan tugasan. Ya, terus satu aktiviti saja kita boleh taksir 3 SP terus. Dan ada instrumen 4 instrumen boleh dibuat di situ, ya. Inilah dia gambar-gambar bukti ada perbincangan dalam kumpulan, ya. Okey, ini pembinaan bahan. Kita boleh tengok, ya, bukti-bukti dalam slide Ustazah, pembentangan kumpulan. Ini setiap kumpulan ni membentang, ya, pada waktu yang lain, kelas yang lain. Jadi maksudnya sini Syafiqah, untuk satu setiap topik tu tidak perlu habis dalam satu hari. Dia boleh sebab dia KSSM ni tajuk kita tak banyak untuk pendidikan Islam ni. Jadi dia memang yang penting sekarang ni fokus kita adalah murid menguasai, ya, murid menguasai. Jadi untuk individu, untuk yang SP 3 SP ni, Ustazah juga memberi tugasan individu. Kalau Syafiqah tengok dekat slide kita ni, setiap walaupun mereka ada tugasan kumpulan, tapi mereka juga diwajibkan untuk mengisi modul individu. Jadi kita nak pastikan walaupun mereka buat tugasan kumpulan, tapi mereka juga sebagai individu mereka juga menguasai, ya. Okey. Itu dia Ustazah, antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam kelas untuk pentaksiran bilik darjah. Jadi Ustazah nak teruskan apa ke? Okey, jadi untuk dua SP yang terakhir, ini biasa memang untuk setiap SK tu kita akhiri dengan TP6 lah kan, projek untuk TP6. Jadi untuk dua SP yang terakhir ni, Ustazah memang selalu akhiri dengan projek TP6. Jadi Ustazah memang selalu gabungkan supaya nampak climax lah, orang kata kan, climax. Jadi dua SP tu Ustazah selalu akhiri dengan satu projek. Aktiviti dia Ustazah biasa buat penerangan hikmah dan Ustazah kaitkan untuk masukkan hikmah tadi tu dengan pembinaan projek. Projek tipe 6 zakat, Ustazah namakan projek itu projek hikmah memberi. Ustazah guna 3 kaedah, ada 3 instrumen pentaksiran di situ. Kemudian contohnya Ustazah terangkan dulu hikmah dia apa. Ada 3 konteks hikmah pensyariatan zakat, pada konteks pemberi, konteks penerima dan konteks masyarakat. Kemudian tapi Syafiqah, kalau kita nak bagi projek tipe 6 ni, kita kena bagi arahan tu sangat teliti, terperinci, supaya murid-murid kita ni tahu apa yang dia boleh buat. Jadi contohnya ini adalah contoh arahan Ustazah. Kemudian kita bagi kumpulan, dia bagi kena buat apa, kemudian ini contoh projek yang mereka buat dan mereka pun bentangkan di dalam kelas. Baik, masya-Allah, saya rasa cukup menakjubkan apa yang dijelaskan oleh Ustazah berkenaan dengan aktiviti yang dilakukan oleh murid-murid kita dalam kelas untuk pentaksiran. Jika kita rancang dengan baik PBD ini mengikut DSKP dan SP yang terletak dalam DSKP tersebut. Baik, itu dia, Masya Allah. Jadi mungkin itulah pencerahan yang diberikan oleh Ustazah berkenaan dengan aktiviti yang dilakukan untuk pentaksiran bilik darjah. Banyak lagi yang kita akan kongsikan, tapi sebelum tu jom kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Baik, bersama dengan kami dalam pentaksiran bilik darjah PBD, dan hari ini kita membincangkan tentang topik PBD dalam pendidikan Islam untuk murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3. Dan Ustazah, tadi kita dah belajar tentang pelaksanaan. Kali ini kita nak tahu juga tentang perekodan. Apakah itu? Benar, Syafiqah. Dipersilakan Ustazah. Lepas kita laksanakan satu-satu PBD, apa yang kita patut buat dengan hasil kerja murid-murid tadi yang kita dah buat kumpulan, buat aktiviti individu, apa benda semua tu kan. Jadi kita buatlah perekodan. Step yang seterusnya, langkah yang seterusnya adalah perekodan. Jadi sebenarnya dalam perekodan PBD ni apa yang perlu direkodkan? Cuba kita rujuk slide Ustazah. Dia ada 2 perkara, cikgu-cikgu semua, ustaz-ustazah. Yang pertama sekali, jika ustaz-ustazah kena faham, jika satu kelompok standard kandungan belum selesai diajar dan ditaksir, yang perlu direkodkan ialah
perkembangan pencapaian murid berdasarkan standard pembelajaran. Jika satu kelompok yang warna merah jambu tu pula, apabila jika satu kelompok standard kandungan telah selesai diajar dan ditaksir pula, yang perlu direkodkan ialah tahap penguasaan murid. Jadi dia punya istilah berbeza, Syafiqah. Ya, apa bezanya? Jangan risau, Ustazah tunjukkan. Jangan risau ya, jangan menangis dulu. Ya, okey. Jadi contoh tajuk kita ni kan tadi bidang fikah, zakat, penyuci harta. Jadi tadi kita dah bahagikan masa dia mengajarkan, Syafiqah kan. Hari lain, contoh hari Isnin warna ungu kita ajar. Yang hari Rabu warna merah jambu. Yang 3 SP tu, yang warna mustard tu hari Jumaat contohlah kan. Okey, ini dia contoh borang perekodan yang Ustazah rekodkan setelah habis Ustazah ajar yang masa hari yang warna ungu je. Yang warna ungu je. Ya. Macam contoh ni Ustazah ke? Ya, ini adalah contoh yang dah penuh Ustazah bagi tahap penguasaan. Ya, jadi ini adalah contoh borang perekodan yang Syafiqah pegang ni adalah contoh borang perekodan yang Ustazah semua boleh jadikan panduan. Tapi ini bukan borang perekodan yang tetap. Ustazah boleh guna kreativiti sendiri ya. Kreativiti sendiri untuk mencipta mencipta borang perekodan mengikut kesesuaian. Kalau saya sebenarnya ini saya cetak untuk kegunaan rancangan kita. Sebenarnya saya buat dalam laptop saya saja. Saya tak print lah. Tak cetak sebab nak jimat kertas. Jagalah alam sekitar. Ya, okey. Jadi maksudnya apabila kita buat selesai satu kita buat saya taksir untuk 4.16.1. Kalau perhatikan dekat slide saya tak penuh lagi. Yang Syafiqah pegang tadi penuh sampai tahap penguasaan. Yang saya buat yang dekat slide ni tak penuh. Betul tak Syafiqah? Perasan kan? Banyak lagi kosong. Lepas tu saya buat pula yang saya taksir yang 4.16.2 sampai 4.16.4 baru saya bagi lagi perkembangan dia. Baru bertambah lagi kita punya kita rekodkan pertambahan perkembangan murid kita. Begitu cara kita merekod Ustazah. Ya, begitu cara kita merekod perkembangan murid kita. Jadi apabila kita habiskan SP kita tu, standard pembelajaran kita tu sampai habis, sampai mereka buat dah projek TP6 kita tu, barulah kita habiskan lagi. Habiskan pula sampai ke SP yang terakhir. Ini tak bagi TP lagi. Okey, bila nak bagi TP? Jadi tadi kan kita dah cakap belum selesai kita buat perkembangan. Dah selesai kita nak bagi TP. Macam mana nak bagi TP? Nak bagi TP kita kena rujuk ni pula. Buka di SKP, kita kena tengok standard prestasi untuk topik kita tadi, zakat penyuci harta. Inilah dia senarai standard prestasi untuk tajuk zakat penyuci harta. Ustazah dah senaraikan dekat slide Ustazah. Jadi kita tengok contoh. TP1 menyatakan perkara asas zakat. Apa perkara asas zakat tu? Contohnya maksud, hukum. Itulah perkara asas zakat. Dalil perkara asas zakat ke bukan? Dalil bukan perkara asas zakat. Kan? Semua orang tahu dalil zakat ke tidak? Itu bukan perkara asas zakat, kan? Maksud zakat asnaf, itu perkara asas zakat, kan? Jadi kita kena tahu ciri-ciri standard prestasi ini, barulah kita boleh memberikan TP yang bersesuaian kepada murid-murid kita. Jadi contohnya ini SK, dekat tengok slide Ustazah. Okey, 4.16 adalah SK, standard kandungan untuk tajuk zakat. 4.16.1 tu sampai 4.16.6 adalah standard pembelajaran untuk tajuk zakat kita. Jadi kita tengok maksud, hukum, itu adalah yang bersesuaian dengan TP mana? TP1. Okey. Kita tengok TP2 menerangkan kefahaman tentang zakat. Jadi kita tengok kalau murid kita ni dia boleh terangkan pasal zakat. Zakat ni dia kena bagi orang miskin je, orang kaya tak boleh. Kan? Orang kaya tak boleh. Itu dia fahamlah kan. Kalau kita nak tengok siapa yang boleh bagi TP6 ni, dia boleh bina tadi. Kita bagi dia cadangan nak buat projek zakat tadi. Dia mampu bagi cadangan projek mana dia nak bagi. Dia layaklah dapat TP6 begitu ya. Baik. Okey, jadi jadi kita dah tahu dah tadi. Kita tengok macam anak murid Ustazah tadi banyak C
TPCC tu kan. Jadi agak-agak berapa TP dia orang ni Syafiqah? Dah tentulah banyak yang TP6, TP5. Jadi kan mana yang 16.6 tu ada yang S tu sederhana saja. Tipe 6 dia Ustazah sederhana, Ustazah tak bagi dia tipe 6, Ustazah bagi dia tipe 5 saja. Macam tu ya. Okey. Baik. Okey, Ustazah. Kemudian untuk sikit lagi Syafiqah, untuk yang zakat. Tapi untuk apabila kita nak habis dah tahun untuk terakhir sekali, dia ada TP keseluruhan. Kita boleh rujuk setiap di SKP setiap tingkatan tu ada kriteria diletakkan di situ bagaimana untuk menentukan TP keseluruhan untuk pendidikan Islam tingkatan. Baik, itu dia pencerahan daripada Ustazah berkenaan dengan PBD, pelaksanaan dan perekodan untuk PBD dalam pendidikan Islam. Jadi Ustazah, mungkin Ustazah ada rumusan secara ringkas? Kalau nak buat PBD, satu kena buat rujukan yang betul daripada dokumen yang disediakan oleh KPM. Jangan malu bertanya, sering buat rujukan supaya kita tak salah buat. Baik, terima kasih Ustazah atas perkongsian dan juga nasihat di akhirnya, dan terima kasih, mudah-mudahan pencerahan yang diberikan mencerahkan kepada semua pendidik-pendidik, ibu dan ayah dan juga murid-murid yang sedang menonton kami. Jangan lupa terus ikuti PBD Pentaksiran dalam Bilik Darjah. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.